Assalamualaikum dan selamat petang kepada saya Azmi dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tajuk kami iaitu pewarisan harta orang hilang Al-Mafqud. Berikut merupakan ahli kumpulan 7 iaitu Nur Soleha, Dayang Arni, Nur Amani, Nurul Suhada dan Nur Hazwani. Pengenalan bagi Al-Mafqud. Dari segi bahasa, Al-Mafqud merupakan kata nama maf'ul yang berasal daripada kata kerja faqada yang bermaksud tiada. Dari segi istilah, Al-Mafqud ialah seseorang yang hilang daripada ahli keluarga, negeri atau keluarga-keluarganya yang lain tanpa diketahui sama ada masih hidup ataupun meninggal dunia, dan tidak diketahui di mana tempatnya berada dengan berlalunya satu tempoh masa berlakunya keadaan tersebut sehingga diartikan sebagai orang yang hilang. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan bagi harta. Dari segi harta, harta diartikan sebagai barang-barang yang berharga yang masih dimiliki oleh seseorang seperti rumah, wang ringgit dan sebagainya. Bagi harta Al-Mafqud pula, merupakan harta yang masih ada pemilik yaitu Al-Mafqud, namun pemiliknya tidak dapat menguruskan harta tersebut kerana telah diisytiharkan hilang dan memerlukan bantuan dari pihak yang bertanggung jawab. Isu Al-Mafqud ini boleh dikaitkan dengan kaedah istisab, iaitu seseorang yang hilang dianggap masih ada sifat manusia sehingga ada bukti yang menunjukkan kematiannya. Dari segi pembahagian harta, menurut pandangan jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah adalah dengan menganggapnya masih hidup untuk diberikan hak-haknya kepada ahli waris dan kemudian menetapkannya sebagai sudah meninggal dunia agar harta tersebut dapat dibahagikan oleh warisnya. Walaupun begitu, hanya ulama Hanabilah sahaja yang berlain pendapat, iaitu menyatakan mestilah menunggu sehingga 4 tahun barulah harta tersebut boleh diwariskan. Menurut ulama Hanafiyah, dalam istisab, hartanya masih menjadi hak milik sama seperti sebelum kepergiannya, maka tidak berlaku pindah milik hartanya kepada orang lain, dan status hubungannya tetap sama. Ianya akan berubah jika pihak pengadilan memutuskan kematiannya. Pendapat ulama Syafi'i dan Hambali mengenai tempoh masa bagi Al-Mafqud ialah seseorang itu akan diisytiharkan meninggal dunia jika umurnya melebihi 90 tahun dan keputusannya mengikut ijtihad hakim. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat jika seorang isteri kehilangan suaminya, maka isteri tersebut tidak boleh menikah selama-lamanya dan tiada edah untuknya sehinggalah ada bukti yang menyatakan dia telah meninggal dunia atau menjatuhkan talak kepadanya ataupun umurnya melebihi 90 tahun. Keadaan yang kedua pula, menurut mazhab Hambali, apabila seseorang itu mafqud atau hilang di mana dia keluar berperang atau berada dalam keadaan yang membahayakan, maka isteri tersebut harus menunggu selama 4 tahun dan mempunyai edah seperti isteri yang kematian suaminya, iaitu 4 bulan 10 hari. Seterusnya, berdasarkan pendapat ulama Hanafi, kematian yang disabitkan terhadap orang hilang apabila usianya mencecah 120 tahun. Misalnya, jika seseorang individu hilang pada usia 60 tahun, maka masa untuk mensabitkan individu ini meninggal dunia memerlukan 60 tahun lagi. Berbeza dengan tempoh masa yang ditetapkan dalam mazhab Maliki, iaitu mengandungi 4 keadaan bagi menetapkan kematian seseorang yang hilang. Keadaan yang pertama, jika seseorang hilang di negara Islam. Setelah 4 tahun kehilangannya, barulah kematiannya disabitkan. Jika si mati mempunyai isteri, maka isterinya perlulah beridah mengikut tempoh masa seorang balu, iaitu 4 bulan 10 hari dan boleh berkahwin setelah selesai tempoh idah. Situasi yang seterusnya pula apabila individu tersebut lenyap di negara bukan Islam. Kematiannya tidak dapat disahkan melainkan wujudnya petunjuk yang kukuh
atau telah mencapai usia yang mustahil baginya masih hidup, iaitu 80 tahun seperti yang ditetapkan oleh Imam Maliki dan Ibnu Qasim. Keadaan yang ketiga melibatkan kehilangan seseorang individu semasa peperangan kafir. Perkara ini melibatkan 4 pandangan, termasuklah pandangan pertama, iaitu hukum orang hilang itu sama seperti tawanan musuh. Yang kedua pula, orang tersebut sama hukum dengan orang yang mati dibunuh. Seterusnya, hukumnya sama dengan orang yang hilang di negara Islam. Yang terakhir sekali, mafqud ini ditetapkan sama hukumnya dengan orang yang hilang di negara bukan Islam. Isteri orang hilang yang turut serta memerangi orang-orang kafir perlu menunggu dalam tempoh setahun dan harus beridah seperti mana yang ditetapkan oleh Imam Maliki dan Ibnu Qasim. Keadaan yang keempat pula melibatkan orang yang berperang sesama Muslim. Bagi mereka yang hilang semasa peperangan ini berlaku, ulama mengemukakan 2 pendapat, iaitu isteri mereka perlu menunggu dalam masa setahun dan beridah selepas itu, atau ianya ditetapkan oleh ijtihad pemerintah. Harta al-mafqud ini juga boleh dikaitkan berkaitan dengan kes MH370. Kehilangan penerbangan MH370 seperti yang kita sedia maklum merupakan insiden paling tragik yang melibatkan pesawat Boeing 777 dalam sejarah Malaysia Airlines. Kejadian ini berlaku sekitar 8 tahun lepas bertarikh 8 Mac 2014 yang melibatkan 227 penumpang dan 12 anak kapal. Kronologi bermula apabila misi pencarian dan menyelamat dilancarkan di Laut Cina Selatan berdasarkan data analisis terakhir yang ditunjukkan oleh pesawat tersebut. Seterusnya, kawasan pencarian diperluaskan ke Selat Melaka selepas disahkan pesawat itu berpatah balik. 26 negara terlibat dalam operasi meliputi 2.24 juta batu nautika persegi. Seterusnya, pada tahun 2015, operasi SAR MH370 di kawasan terpencil Lautan Hindi meliputi dasar laut lebih 24,000 km persegi daripada kawasan pencarian utama. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika itu mengesahkan bahawa flaperon yang ditemukan di Pulau La Reunion itu adalah daripada pesawat MH370. Berlanjutan hingga ke tahun seterusnya apabila 2 serpihan ditemukan di pantai di Mozambik hampir pasti daripada pesawat MH370 menurut laporan pemeriksaan teknikal yang dikeluarkan oleh Biro Keselamatan Pengangkutan Australia. Perkara ini berlaku sehinggalah operasi pencarian MH370 di dasar laut di Lautan Hindi digantung. Demikian menurut kenyataan 3 pihak, iaitu Malaysia, Australia dan China. Beralih kepada keadaan harta bagi mangsa MH370 ini, iaitu kedudukan harta bagi mangsa-mangsa ini adalah dirujuk mengikut Undang-Undang Negara, iaitu diperuntukkan dalam Akta 56, Seksyen 108 Akta Keterangan 1950, iaitu apabila soalnya sama ada seseorang itu masih hidup atau telah mati dan dibuktikan bahawa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama 7 tahun, oleh orang yang sepatutnya mendengar kabar mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya. Maksud bagi akta yang diperuntukkan ini adalah seseorang yang mafqud atau hilang boleh dianggap sebagai seseorang yang mati hukmi, di mana mati hukmi ini adalah anggapan kematian yang ditentukan oleh hakim berdasarkan tempoh yang telah ditetapkan setelah menunggu selama 7 tahun dari Mahkamah Sivil. Dengan ini, melalui penetapan perintah sebagai anggapan kematian bagi mangsa MH370 ini, maka pentadbiran harta pusaka berhak mengagikan harta mangsa kepada waris-waris yang berhak setelah mendapat kebenaran daripada Mahkamah Sivil Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada pembahagian harta menurut teori al-takdir. Pembahagian harta menurut teori al-takdir boleh menjadi penyelesaian kepada pembahagian harta bagi kes mafqud. Teori ini membolehkan pembagian harta disegerakan dengan kadar yang paling minimum. Merujuk kepada teori al-takdir, diandaikan pengiraan harta mafqud kepada 2 keadaan, iaitu andaian mati dan andaian hidup.
Selepas daripada itu, dibuat pengiraan al-jam'u, iaitu menggabungkan pengiraan di antara dua keadaan, lalu dipilih kadar yang paling sedikit bahagiannya yang mampu diperoleh oleh waris. Ini bermaksud, waris akan mendapat harta berdasarkan agihan yang paling rendah kadarnya merujuk kepada andaian sama ada si mafkud masih hidup ataupun mati. Seterusnya, perkara mengenai pembahagian harta pusaka pula akan dimulakan dan diagihkan kepada pewaris yang layak selaras dengan pengiraan yang dibuat merujuk teori at-takdir. Kesemua jumlah harta si mati dibahagikan dengan aslu al-maslahah, kemudian didarabkan dengan saham ahli waris tersebut. Hasil yang diperoleh merupakan bahagian yang layak diagihkan kepada setiap waris. Namun, pembahagian harta pusaka dalam kes mafkud melibatkan 3 keadaan. Antaranya ialah kehadiran si mafkud tidak akan terkesan kepada si waris untuk menerima seluruh bahagian hartanya. Ini membawa maksud jika mafkud ada ataupun tiada, waris tersebut tetap layak mendapat bahagiannya yang sebenar. Sebagai contoh, si mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki dan adik lelaki yang mafkud. Maka waris yang layak adalah isterinya dan anak lelakinya, manakala adik lelaki tidak layak menerima harta waris kerana si mati ada isteri dan anak. Oleh itu, kewujudannya atau ketiadaannya tidak memberi kesan kepada pembahagian harta pusaka. Kedua, kematian si mafkud hendaklah dibuktikan agar si waris dapat menerima semua bahagiannya. Ini kerana wujudnya kebarangkalian bahawa si mafkud masih hidup. Sebagai contoh, si mati meninggalkan anak lelaki yang mafkud dan seorang pakcik. Maka si pakcik masih tidak layak mendapat bahagian harta selagi mana status anak lelaki si mati belum disahkan sama ada hidup ataupun mati. Yang terakhir, waris menerima bahagian harta berpandukan kepada andaian mafkud sama ada hidup ataupun mati. Sekiranya terdapat perbezaan di antara dua andaian tersebut, maka harta akan diagihkan kepada waris dalam kadar yang paling sedikit bahagiannya sebagai langkah selamat. Sebagai contoh, si mati meninggalkan ibu dan bapanya serta seorang anak lelaki yang mafkud. Oleh itu, untuk langkah selamat, pembahagian harta kepada waris-waris akan diagihkan mengikut kadar andaian yang paling sedikit bahagiannya, bagi menjaga bahagian kadar harta si anak lelaki yang mafkud. Sebagai kesimpulan, yang pertama, dominan mengatakan bahawa al-mafkud adalah orang yang hilang daripada tempat asalnya dalam tempoh yang lama sehingga terputus berita mengenainya dan tidak ada orang yang mengetahui mengenainya dan tidak diketahui juga sama ada dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Yang kedua, bagi hukum dan dalil mengenai harta al-mafkud adalah harta al-mafkud tidak boleh diagihkan selagi mana tiada persetujuan daripada pemberi harta sekiranya masih hidup atau keputusan hakim sekiranya al-mafkud telah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah perbezaan dalam tempoh al-mafkud mengikut pendapat mazhab-mazhab yang tertentu pasti ada, tetapi boleh diselesaikan dengan mengikut pegangan pendapat mazhab yang dominan di suatu tempat tersebut. Sekian, terima kasih.